Syukran jazilan, jazakallah khair. Terima kasih diucapkan kepada Syekh Kabir, Syekh Haji Tuan Haji Khairil Anwar bin Darus yang merupakan juga tok guru saya untuk hipnosis. Jadi beliau lah yang memperkenalkan saya tentang ilmu-ilmu hipnosis. Bagaimanakah untuk kita menghipnotis orang, bagaimanakah caranya untuk kita tahu seseorang itu dalam keadaan trans. Okay, sebenarnya beliau lagi hebat lagi. Itu kata dia adalah tok guru saya. Jika tengok saya macam mana keadaan saya apa semua ni, boleh tengoklah pada tok guru saya sendiri. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Moga-moga dalam keadaan yang baik, moga-moga dalam keadaan yang sihat, moga-moga dalam keadaan yang ceria. Okay, jadi pada sahabat-sahabat semua yang mengikuti program perkongsian saya pada malam ini, sudi-sudikanlah untuk mengajak rakan-rakan seramai mungkin untuk join program ni, kerana dalam program ni akan saya berkongsikan dengan sahabat-sahabat semua bagaimana untuk kita melakukan teknik storytelling ataupun dalam bahasa Indonesianya yang dipanggil kaedah mendongeng yang sangat luar biasa. Itu dalam bahasa Indonesia. Okay? Kalau dalam kita akan sebut teknik storytelling yang awesome. Baik. Okay, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi presentation saya bagi membolehkan sahabat-sahabat semua melihat apa yang akan dikongsikan oleh saya nanti. Dan untuk maklumat sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, untuk semua material kita ini, okay, yang mana yang kita akan gunakan pada hari ini, InsyaAllah akan saya kongsikan linknya juga. Dan di akhir program kita nanti, iaitu di mana bila kita hampir-hampir akhir, kita dah hampir habis kita punya program ni, akan saya kongsikan dua link. Saya akan kongsikan dua link pada sahabat-sahabat semua. Link yang pertama, bagaimana untuk mendapatkan e-certificate ataupun e-sijil masing-masing. InsyaAllah sahabat-sahabat semua hanya perlu mengisikan nama, mengisikan beberapa maklumat sikit di dalam itu, email, okay? Dan selepas itu insyaAllah dalam masa 5 ke 10 minit akan sampai sertifikat masing-masing, e-sijil masing-masing. Okay? Terus kepada email anda semua. Jadi pastikan memberikan email-email yang benar. Jadi seperti mana yang sahabat-sahabat semua dapat kan pada brochure tentang program untuk malam ni, begitulah kaedah yang sama. Dan link yang kedua akan saya kongsikan untuk kita punya material yang saya gunakan ini, serta rakamannya juga. Okay, InsyaAllah akan saya kongsikan nanti rakamannya kepada anda semua. Cuma untuk mendapatkan rakaman tu berikan sedikit masa, lebih kurang dalam mungkin tengah malam ini ataupun paling lambat sebelum tengah hari esok untuk saya render dan saya proses video tersebut. Ini bagi membolehkan saya mungkin membuat sedikit watermark di situ. Dan juga sahabat-sahabat bolehlah menggunakannya untuk membuat ulang kaji nanti. Okay? Jadi silakan untuk mengajak dan juga menjemput sahabat-sahabat yang lain semua untuk mengikuti sama program perkongsian ini, kerana rugi jika mereka tak join nanti. Okay? Dan atas kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Okay? Dan kita ada seorang setakat ni kita ada seorang sahabat kita daripada Singapura, Puan Ruby, okay? Khas daripada Singapura, dan insyaAllah saya difahamkan daripada Indonesia juga akan mengikuti perkongsian kita nanti. Jadi insyaAllah perkongsian kita ini daripada Nusantara nanti. Okey, baik, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membuat perkongsian dan juga terus menerangkan pada sahabat-sahabat semua apakah itu teknik storytelling awesome ataupun bagaimana untuk melakukan cerita pendongengan yang luar biasa, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk memberitahu dan juga mendedahkan apakah topik-topik perbincangan kita untuk malam ini, kurang lebih hingga jam 11 malam nanti waktu Malaysia ataupun 10 malam nanti waktu Indonesia Barat. Jadi yang pertama kita akan pergi pada jenis-jenis storytelling. Okay? Mungkin ramai yang bagi sesiapa yang pernah mengikuti NLP pernah mendengar tentang nested loop. Okay, nested loop itu adalah satu kaedah storytelling. Namun dalam storytelling itu selain daripada nested loop, saya akan kongsikan 4 kaedah lagi
bagaimana untuk membuat storytelling. Okey. Dan seterusnya kita akan pergi pada bahagian kedua, iaitu cara-cara untuk membuat storytelling. Okey. Bagaimanakah keadaan kita, bagaimanakah cara kita untuk kita membuat storytelling itu agar ianya menjadi lebih menarik lagi dan ianya menarik lagi orang untuk mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang bahagian yang ketiga adalah bagaimana untuk kita menjadikan storytelling itu jadi betul-betul jelas, benar-benar seolah-olah seperti mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan tu terasa benar apa yang sedang kita ceritakan. Dan yang paling penting sekali pada bahagian 4 nanti adalah bagaimana dan kenapa biasanya storytelling itu gagal. Dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insyaAllah keempat-empat topik ini yang mana yang akan saya kongsikan pada sahabat-sahabat ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat berkesan, terutama sekali bagi mereka yang membuat marketing. Mungkin ada antara sahabat-sahabat semua yang merupakan seorang tenaga pengajar, sebagai cikgu, pensyarah, okay? Ataupun sebagai ibu bapa yang mana untuk kita mendidik anak-anak juga, kita boleh melakukan teknik ini. Dan menariknya dalam teknik ini, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tuan K tadi, objektif perbincangan kita akan menjadikan fakta-fakta itu, apa yang kita jelaskan, apa yang kita terangkan itu menjadi lebih tepat dan juga lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Orang bila orang dengar pun orang faham apa yang disampaikan. Dan ada kalanya bila kita melakukan teknik-teknik storytelling ini, sesuatu yang abstrak ini, sesuatu yang nampak macam kurang jelas ini, kelihatan lebih nyata lagi. Dan yang paling penting dalam storytelling ini adalah apa saja yang kita sampaikan, apa saja yang telah kita huraikan dan kita kongsikan ini dapat difahami dan senang juga diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan. Dan sangat-sangat menarik, insya-Allah, apa yang siapa orang yang sedang berdiri di hadapan dengan sahabat-sahabat semua ni. Okay, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit diri saya. Okay, nama saya Afnan bin Abdul Fattah. Saya merupakan HRDF trainer daripada PSNB Malaysia dan juga saya merupakan satu-satunya pemegang sijil bagi Master Trainer Skema Metodologi Perlatihan level 6, okay, iaitu Master Trainer untuk Badan Nasional Sertifikasi Provinsi. Dia BNSP ini adalah lebih kurang sama seperti HRDF. BNSP ini lebih banyak memantau di Indonesia, manakala HRDF ni banyak memantau di Malaysia. Dan saya difahamkan di Singapura juga ada satu badan yang memantau trainer-trainer ini. Okay. Dan saya merupakan satu-satunya yang sebagai yang memegang sijil ini dan juga yang sudah mencapai Master Trainer. Artinya saya boleh melatih saya punya kandidat saya sendiri untuk menjadi trainer yang disertified daripada BNSP ini. Okay. Dan seterusnya saya merupakan Master Trainer untuk bahasa badan, merupakan juga Master Trainer untuk NLP dan juga Master Trainer untuk hipnosis serta lead trainer, license trainer untuk creative trauma training, insyaAllah. Okay. Dan untuk program ini, untuk perkongsian kita pada malam ini, okay, saya akan menggabungkan daripada 3 sumber ilmu. Okay, ini yang sangat-sangat menarik kerana yang pertama saya akan ambil daripada NLP, Neuro Linguistic Programming, dan juga NLC, Neuro Linguistic Communication Consultant. Okay. Dan kedua-dua bahagian ini akan saya gabungkan menjadi satu, dan saya ambil dan saya jadikan untuk modul ini. Dan seterusnya adalah pada bahasa badan. Dan sahabat-sahabat semua, insya-Allah nanti saya akan kongsikan juga bagaimana pada bahagian 3 nanti, kadang-kadang bila kita bercerita bagaimana untuk kita membuatkan cerita kita lebih convincing, lebih meyakinkan. Dan juga mengapa storytelling kita gagal, insya-Allah akan saya kongsikan pada bahagian keempat nanti. Mengapa kadang-kadang ada kalanya bahasa tubuh kita, bahasa badan kita, gerakan kita ni yang membuatkan orang bila orang dengar, orang susah nak percaya. InsyaAllah akan saya kongsikan. Dan juga selain daripada itu adalah gabungan daripada hipnosis dan juga neuro-linguistic hypnotherapy. Di bahagian NLP ada, bahasa badan pun ada, bahagian hipnosis ada, saya gabungkan untuk menjadikan satu modul yang khusus, iaitu teknik storytelling
Awesome. Alright. Jadi kita akan mulakan dengan pertama saya ingin tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua. Bila kita tengok gambar ini, okay, this is how stupid the generation is. Ada dua counter di situ. Satu counter menulis 500,000 dan satu counter lagi menulis 900,000. Namun, orang lebih terpikat, orang lebih pergi, orang lebih tertumpu kepada 500,000. Counter 500,000. Semua berpusu-pusu pergi ke 500,000. Sedangkan 900,000 ini nilainya yang lebih besar, tak ada orang mau pergi. Mengapa? Hanya kerana perkataan 500,000. Bunyinya lebih besar. Walaupun sebenarnya jumlahnya hanya 500,000 sahaja. 900,000 tadi, yang satu lagi 100,000. Orang buat tak tahu kerana orang memandang seolah-olah seperti nilainya sangat-sangat kecil. Ini antara bagaimana teknik-teknik storytelling dilakukan. Okey. Kita tengok pula gambar yang kedua. The Way of a Grief. Okay, bagaimana artis dia menggambarkan betapa beratnya bebanan kemurungan ini pada diri manusia digambarkan pada batu-batu tersebut. Kita yang tengok pun kita tengok, Allah Akbar, beratnya. Masya Allah, rasa macam tak larat nak menanggung benda ini. Okay? Bila kita tengok pada kemurungan, dia kelihatan sangat-sangat berat. Dan bagaimana artis ini menunjukkan kemurungan adalah dengan meletakkan batu-batu di dalam jaringan tersebut. Dan kelihatan sangat-sangat berat dengan posisi dudukannya yang begitu sedemikian, nampak sangat-sangat membebankan. Okay? Ini juga adalah teknik storytelling. Juga antara teknik apa ni, yang bagaimana kadang-kadang kita nampak orang tu bercerita, orang tu menyatakan sesuatu yang hanya dongeng, hanya benda yang karut ataupun benda yang tidak wujud, namun ada kalinya kita mempercayainya. Mengapa? Bila kita bercerita dan bila kita dengan bahasa badan kita yang tertentu, dengan nada ataupun dengan gaya intonasi untuk kita bercerita ni kena pada gayanya, jadi orang akan dengar, menipu tu hak kau, tugas aku hanya pura-pura percaya. Percayalah sahabat-sahabat semua, walaupun kita dalam keadaan berpura-pura percaya, kita terus akan tergelincir dan juga mempercayai apa yang sedang disampaikan. Itu tetap akan berlaku. Okey. Selain daripada itu juga, ada kalanya bila kita buat teknik storytelling ini, orang akan jadi salah faham. Ini kita tengok bagaimana bila kita tengok agak lucu juga ya. He asked the tattoo artist for Steve Irwin holding a big crock. Okay. Jadi dia melukis gambar Steve Irwin namun mentukung ataupun memegang selipar crock yang besar. Okay. Kerana bila disebut big crock, ada memberi dua makna yang berbeza. Satu croc ataupun krokodil, buaya. Satu lagi croc iaitu jenama selipar. Ini orang jadi confused. Inilah dalam teknik storytelling, ada kalanya bila kita tak kena dengan gaya dia, kita tak kena dengan cara dia, orang akan menjadi salah faham. Dan insya-Allah akan saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana untuk mengelakkan kesalahfahaman ini daripada berlaku. Next adalah saya akan berkongsi pada bahagian satu, jenis-jenis storytelling. Okey, sebelum saya masuk pada bahagian satu ni, sajalah saya nak cek. Mohon untuk sahabat-sahabat semua yang sedang mengikuti saya untuk type satu-satu pada ruangan chat. Satu-satu pada ruangan chat. Silakan satu-satu pada ruangan chat. Silakan satu-satu pada ruangan chat untuk pastikan yang sahabat-sahabat semua sedang mengikuti saya. Ya, terima kasih Kak Ruby. Silakan satu-satu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih pada Yang Mulia Tengku Emma. Terima kasih kepada PBSL. Okey, terima kasih kepada semua kerana menaik nombor tersebut. Alhamdulillah. Izinkan saya untuk meneruskan perkongsian. Okey. Yang pertama, jenis-jenis storytelling yang pertama yang dipanggil monomyth. Okey, monomyth. Mono satu, myth adalah dongeng. Jadi dongeng ni satu. Apa maknanya dongeng satu ini? Biasanya dongeng satu ini banyak digunakan dalam cerita-cerita
yang berbentuk fantasi. Contohnya macam dalam drama-drama Hollywood, hanya menonjolkan seorang saja hero. Apa saja cerita-cerita yang sedang dibuat, apa saja peristiwa yang berlaku dalam video tersebut, hanya akan fokus kepada insan ini sahaja. Okay? Jadi teknik monomorf ini adalah di mana kaedah bila kita menceritakan tentang sesuatu, kita apa saja yang kita cerita, kita pusing sana, pusing sini, apa semua, kita akan kembali balik kepada satu. Kita akan kembali balik kepada mungkin diri kita. Dan teknik monomorf ini biasanya kita akan gunakan untuk kita bercerita tentang kebaikan seseorang itu yang bukan kena-mengena dengan kita. Okay? Kita cerita pasal orang tu ataupun mungkin kita cerita pasal barang-barang yang kita ada ataupun kita nak bercerita tentang mungkin kasut kita, apa saja. Jadi kita akan bercerita pusing saja dan kita akan kembali balik kepada benda itu. Okay? Kita cerita balik ni dan kita akan kembali balik pada, dan biasanya ini dilakukan cerita-cerita yang dilakukan ketika mana kita pusing sana pusing sini masih lagi berkisar tentang barang ataupun individu ataupun subjek yang sedang kita bicarakan. Ini adalah monomorf. Dan saya ingin tegaskan di sini pada sahabat-sahabat semua, bila kita nak menceritakan tentang sesuatu dan kita nak exaggerate ataupun kita nak berlebih-lebih bercerita tentang perkara tersebut, itu yang kita akan buat melalui kaedah monomorf. Okay? Teknik yang kedua, selain daripada monomorf, adalah the mountain. Macam mana the mountain? Kalau kita tengok dalam cerita-cerita macam sinetron ataupun dulu telenovela yang bahasa Sepanyol ada, dan ada kalinya ada juga telenovela dalam bahasa Tagalog, dan ada juga orang bercerita kalau dalam siapa-siapa yang subscribe dalam Netflix, ada juga telenovela dalam bahasa Turki. Okay? Biasanya apa yang mereka lakukan, ada tengah-tengah plot tu tiba-tiba ditunjukkan suspend. Lepas tu kadang-kadang plot tu seolah-olah seperti cerita macam nak habis. Kita punya, dah nak habis dah ni. Tiba-tiba pula berlaku satu lagi peristiwa. Terjadi pula satu peristiwa yang lain. Dan dia biarkan tergantung dan mengharapkan agar penonton akan tunggu dan juga teruja untuk melihat apa yang jadi. Kisah lepas ni. Kenapa tiba-tiba jadi macam ni pula? Okay? Kerana kita ingatkan dah sampai dah ke jalan penyelesaian, dah habis dah cerita tu, rupa-rupanya ada lagi. Okay? Ini yang teknik yang dipanggil the mountain. Ada naik, ada turun. Dan banyak unsur-unsur suspend yang dimasukkan. Okay? Kita juga sebagai storyteller, kita boleh buat kaedah macam tu. Kita bercerita bersungguh, kemudian kita pun dah macam, lepas tu kita bercerita bersungguh. Ini adalah bagaimana untuk kita menarik perhatian orang itu agar terus dan terus dan terus mendengar apa yang kita sampaikan. Okey. Yang pertama, monomorf. Yang kedua, storytelling. Kita terus pada kaedah teknik yang ketiga, iaitu yang dipanggil petal structure. Okey. Jika tadi saya cerita tentang monomorf, bercerita tentang seseorang itu, kita akan bercerita pusing, lepas tu bercerita berkisar tentang individu ataupun subjek tersebut. Teknik petal structure juga sama. Yang membezakan adalah, katakan sebagai contoh, ini adalah subjek yang sedang kita bercerita. Kita bercerita dan kita kembali balik. Dan biasanya bila kita kembali balik, kita akan berpatah balik. Berbanding dengan monomorf, dia akan pusing, datang balik. Pusing, datang balik. Petal structure dia hanya berceritakan, katakan sebagai contoh, katakanlah sebagai contoh saya berceritakan tentang remote control ini. Remote control untuk saya punya lightning saya. Saya cerita saya. Kemudian saya akan ceritakan tentang bentuk ergonomi. Apa benda yang ada kaitan dengan ergonomi, semua saya akan cerita dan saya akan beritahu. Habis topik tentang ekonomi, saya akan cerita pula tentang saiz dia pula. Saya akan cerita tentang saiz, gini, dan saya akan kembali. Lepas tu, katakanlah pula tentang dia punya fungsi-fungsi yang ada. Pada dia punya butang-butang di sini.
Jadi saya akan cerita semua pasal butang-butang dia, fungsi-fungsi dia dan saya akan kembali. Di mana kita pusing dan kita akan kembali balik di situ. Kita tidak menilau-nilau pergi sana. Dan kita bercerita membentuk seperti satu pattern structure. Bandingkan dengan monomik tadi, cerita pusing sana, pusing sini, pusing sini, datang balik. Pusing sini, sini, datang balik. Okay? Dan ada kalanya ketika mana sedang kita bercerita tu dia kadang-kadang pergi simpang jauh sangat. Kemudian patah balik. Pattern structure, kita bercerita hanya pada ruang lingkup tersebut sahaja. Kita tak lari jauh pun kat situ. Dia pusing kat situ saja. Itu adalah pattern structure. Dan sahabat-sahabat semua, pattern structure ini sangat-sangat sesuai jika sahabat-sahabat semua ada membuat produk yang tersendiri ataupun mungkin ingin memarketkan diri sendiri sebagai trainer, okay, sebagai konsultan, cerita tentang satu kebaikan, cerita tentang satu kehebatan yang ada pada diri sahabat-sahabat semua. Sebagai yang kita nak marketkan diri kita sebagai trainer, sebagai konsultan, okay? Katakan contoh, kita cerita pasal pengalaman. Gini, cerita pasal pengalaman, patah balik. Kemudian kita nak cerita pasal kita punya siapa benda orang-orang yang pernah kita bantu, orang-orang yang kita telah groom, kita telah bentuk mereka, cerita, kemudian kita patah balik. Okay? Dan jika monomit, kita akan cerita pasal pengalaman kita, kemudian orang groom yang kita groom, kemudian tempat-tempat yang kita dah pergi, dia macam pusing kan. Itu yang kata menyimpang-nyimpang. Manakala pattern structure kita hanya pusing di kawasan tersebut sahaja. Dan dia akan membentuk seperti satu kelopak bunga. Itu yang dipanggil pattern structure. Okay? Satu monomyth, satu lagi the mountain, dan satu lagi pattern structure. Seterusnya, jenis storytelling yang keempat adalah dipanggil sebagai false start. False start ini adalah satu keadaan di mana kita menimbulkan rasa suspend dengan seseorang itu. Contoh, kita selalu nampak iklan dalam Facebook terutama sekali. Usah ikuti video ini jika anda tidak ingin berjaya. Ataupun usah ikuti video ini jika anda sudah berjaya. Nak ni, macam ni. Okay. Jadi dia menimbulkan satu tanda tanya, dia menimbulkan satu rasa macam curiga, dia menimbulkan satu rasa seperti sangsi. Kemudian barulah dia bercerita tentang perkara yang sebenarnya. Okay. Dia akan mulakan pada awal satu, hinggalah dia akan memperbetulkan apa yang awali tadi, yang dia false start tadi dia buat, dia akan cover balik cerita tersebut. Dan akhirnya, cerita daripada awal hinggalah habis apa yang dikongsikan, apa yang telah diceritakan, menutup terus false start tadi. Jadi, pendengar terus lupa tentang false start. Oh, rupa-rupanya yang dia nak ceritakan adalah tentang ni. Bagaimana kita boleh berjaya, apakah kaedah-kaedah untuk kita jaya, bagaimanakah produk-produk yang boleh membuatkan orang boleh membeli pada kita seperti itu. Okay? Jadi dia mulakan daripada false start, kemudian dia akan cerita balik pada awal. Satu, hinggalah selesai. Okey, jadi macam mana? Jenis-jenis storytelling, yang pertama adalah yang dipanggil monomyth. Yang kedua adalah the mountain. Monomyth ni dia cerita, kemudian dia berlilau-lilau, dia datang balik, lilau-lilau, pasti dia datang balik. Itu adalah monomyth. Yang kedua adalah the mountain. Apa itu the mountain? Sentiasa ada up and down. Mula cerita suspend, cerita macam dalam keadaan panik, kemudian relax balik. Kemudian dalam keadaan panik apa semua, kemudian relax balik. Okay? Next is pattern structure. Pattern structure dia menceritakan tentang satu ciri-ciri ataupun satu unsur-unsur yang tertentu hanya pada bahagian itu saja, dan dia akan patah balik kembali pada topik perbualan tersebut. Kemudian dia akan cerita pasal benda lain dan dia akan kembali balik pada topik ataupun subjek tersebut. Itu adalah pattern structure. Yang terakhir sekali, yang saya kongsikan yang keempat tadi adalah false start. False start adalah bagaimana kita tiba-tiba kita wujudkan suspend. Aku rasa give up dah. Kenapa kau give up? Okay, contoh. Macam, Halim pula ni. Kemudian kita mula cerita satu. Oh, macam tu. Jadi maknanya kalau tak buat semua ni, kau akan give up dah. Okay.
orang akan mendengar. Alright. Semua okey? Kita akan pergi kepada bahagian yang kedua. Apa itu bahagian kedua pula? Adalah cara-cara bagaimana untuk kita membuat storytelling. Jadi sebelum saya pergi pada cara-cara untuk membuat storytelling, silakan jika ada apa-apa soalan tentang jenis-jenis storytelling. Saya berikan ruang untuk bertanya satu soalan sebelum saya pergi kepada bahagian seterusnya. Silakan jika ada. Okey, jika tak ada, izinkan saya untuk meneruskan perkongsian kita. Okey, sambil-sambil itu sahabat-sahabat semua, sudi-sudikanlah untuk memanggil dan juga mengajak rakan-rakan seramai mungkin untuk mengikuti perkongsian saya ini, okey, agar ianya memberikan manfaat dan juga hasanah yang berpanjangan. Bukan hanya kepada saya dan juga kepada sahabat-sahabat semua, di mana sahabat-sahabat semua memanggil orang untuk join sekali apa semua, dapatlah juga hasanah dia nanti, insya-Allah. Alright. Seterusnya adalah cara-cara storytelling. Bagaimana kaedah-kaedah untuk kita lakukan. Dan ini antara elemen yang sangat penting yang perlu kita titik beratkan. Okay. Yang pertama, action. Tindakan kita. Iaitu bagaimana sambil-sambil kita bercerita, kita melakukan perbuatan tersebut. Kau bayangkan masa kau tengok tu kan, kau nampak orang tu cuci, dia buat semua benda itu. Tengok pun dia buat muka dia tengok apa semua ni. Lepas tu dia cuci pun dia siap dengan gaya dia. Ini membuatkan apabila pendengar nampak, dia akan merasai. Dia akan ikuti sama. Okay? Dan bila dia ceritanya, dia masa kau tengah tengok-tengok tu, lepas tu kau nampaklah dia tengah cuci-cuci. Tak ada feel. Bila orang dengar pun macam, okay, alright. Okay, then apa jadi lepas tu? Jadi kosong. Benda tu macam tak memberi impact, tak memberi kesan sangat. Okay? Jadi adalah penting sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ketika mana kita sedang membuat storytelling, kita berikan action, kita tunjukkan actionnya sekali. Okay? Kita menggayakannya sekali. Dan action speak louder than words. Bila pergerakan badan itulah ada kalanya orang akan sentiasa mengerti. Okay? Dan antara yang saya ingat bila masa zaman sekolah dulu adalah arwah almarhum cikgu pendidikan jasmani ataupun cikgu sukan saya, arwah cikgu Muhammad. Dia sentiasa apabila dia time tu dia tengah mengajar, kumpulkan beberapa orang pelajar lelaki yang mana tidak pandai main takraw. Dia tunjuk bagaimana cara untuk bermain takraw. Okay? Dan takraw ni bila kita tengah nak timbang takraw tu, maknanya kita lepaskan bola tu kemudian kita tendang pada bahagian sisi kaki, okay? Kita timbang bola tersebut. Ada kaedah dia dan dia menggambarkan membuat gaya tersebut. Yang saya sangat-sangat ingat adalah ketika mana bila nak menendang bola tu, bila nak menimbang bola tu untuk pastikan bola tu naik tegak ke atas, bola takraw tersebut, lutut yang sebelah satu lagi yang sedang berdiri itu perlu dibengkokkan. Kerana jika tegak, keadaan lutut yang tegak, kaki bila naikkan dia akan jadi sengit ke tepi. Jadi dia buat dengan gaya tu. Bayangkan itu lebih kurang dalam 30 tahun yang lalu ketika mana saya masih lagi di sekolah. Dan saya sangat ingat lagi gaya cikgu tersebut. Kerana dia melakukan action. Bayangkan jika sahabat-sahabat semua sebagai seorang trainer, mungkin sebagai seorang marketer, bila menerangkan tentang sesuatu produk menggunakan action, orang akan ingat. Right. Itu adalah action. Yang kedua pula adalah dialog. Apa benda dialog pula ni? Dialog ni pula adalah ketika mana sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita mengajuk apa yang dicakap oleh orang tersebut. Okay? Jadi katakanlah jika orang tu suara dia macam halus, kita pun ikut je. Bayangkanlah masa aku tengah jumpa tu, mula aku macam pelik tau. Jumpa dia, Assalamualaikum cik, minta maaf cik, sebenarnya. Ya, ada apa? Aku macam, nak tergelak pun ada ni, tapi aku macam, maaf cik, saya nak tanya sikit lah cik. Ini kan macam mana kaedah dia untuk kita pergi ke sini? Oh, senang je, cara dia macam ni. Kita pun melakukan dialog tersebut. Dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
Seperti mana kita melakukan action ketika kita menerangkan tentang sesuatu ataupun kita bercerita tentang sesuatu, begitu juga dengan dialog. Dialog ni akan meletakkan para pendengar, bila kita bercerita tu, dia merasakan sama, duduk bersama dengan kita dan nampak perbualan tu sedang berlaku. Mereka secara automatiknya akan dapat visualize, dapat menggambarkan bagaimana situasi tersebut berlaku. Oh, orang ni suara macam ni. Lepas tu, kau tengah cakap macam ni ya. Oh, okey. Jadi, dia dapat menggambarkan. Benda ni akan menjadi lebih jelas, akan menjadi lebih nyata pada para pendengar kita. Okey. Pertama, action. Yang kedua, dialog. Seterusnya, yang ketiga adalah dengan kaedah exposition. Apa itu exposition? Exposition itu kita buat gaya yang lebih-lebih, gaya kadang-kadang orang kata ada kalanya macam apa tu over sangat Macam mana? Kau bayangkan masa you tahu menggoreng tu. Okay. Sebenarnya orang menggoreng pun tak ada yang style macam tu, tapi kita yang macam exaggerate sedikit. Kita macam berlebih-lebih. Kau bayangkan habis bertabur gitu. Tapi punyalah cekap dia, cara dia goreng apa semua tu. Okey. Kita menambahkan lagi. Namun apabila kita melakukan exposition ini, sahabat-sahabat dikasih sekalian, elakkan daripada melampau sangat. Lebih-lebih sikit tak apa. Kita tambahkan lagi perisa di situ. Namun elakkan jadi terlalu melampau. Kerana apa sahabat-sahabat semua? Bila melampau inilah yang antara benda-benda membuatkan storytelling kita jadi gagal. Okay? Jadi elakkan. Bila kita bercerita tu, okay, tambah sikit-sikit je dan cukup. Kita kembali balik pada apa benda yang kita nak ceritakan. Kemudian kita buat exposition sikit. Kemudian kita kembali balik apa yang kita nak sampaikan. Itu adalah kaedah yang exposition yang boleh kita lakukan. Okay? Seterusnya adalah description. Okay? Description ini sangat-sangat powerful, sangat-sangat berguna apabila kita nak membawa para pendengar kita betul-betul merasai. Contoh, alhamdulillah rezeki kita dapat pergi berjalan-jalan keluar negara, baru balik pada luar negara, kena pula kita pergi di negara-negara yang beriklim sejuk. Okay? Kemudian kita nak cerita dengan dia tu. Bayangkanlah betapa dia punya sejuk dia tu kan. Masa kau tengah main salji tu, nampak seronok lah. Main pakai sarung tangan, pegang-pegang pun macam, tak best lah. Pegang tangan. Oh, ingatkan nak tiup macu lah. Kau pegang, bila kau pegang tu, kau bayangkan air batu tu, kau pegang air ais ketul tu, bila pegang kat tangan kau rasa sejuk kan. Okay? Yang ni kau bayangkan, bila kau pegang salji tu, seolah-olah macam setiap jarum tu sangat-sangat sejuk, dia cucuk. Setiap mana tangan kau yang kau pegang salji tu kau rasa. Bayangkanlah kalau kau pegang dekat tapak tangan kau ni, setiap satu ni semua ada jarum-jarum semua cucuk-cucuk. Jarum-jarum yang sejuk. Kau bayangkan macam mana kalau ais tu kita letak pepek macam ni je. Jadi jarum-jarum ni masuk satu-satu ni. Kau bayangkan rasanya, sejuknya. Lepas tu kau buat aku tak. Macam mana kita cerita dengan description. Bila kita cerita dengan description tu, orang akan macam, macam tu rasa dia. Sejuk. Dia akan nampak dia punya gaya. Dia pun akan merasakan apa yang sedang kita sampaikan. Ini yang dipanggil description. Okay? Action, exposition, dialogue dan juga description. Ini adalah cara-cara bagaimana kita melakukan storytelling. Okay. Baik. Next is bagaimana untuk kita menjadikan storytelling kita itu benar. Okay, jadi orang bila orang dengar pun rasa dah. Jadi sebelum saya pergi kepada bagaimana untuk kita menjadikan storytelling kita itu benar, saya ingin membuka ruang jika ada satu soalan daripada para sahabat-sahabat saya. Silakan, saya ingin meraihkan soalan-soalan. Jika ada, silakan.
Jika tidak ada soalan dan ingin saya meneruskan perkongsian saya, sila type 23 pada ruangan chat di sini. Untuk pastikan yang sahabat-sahabat semua memberikan keizinan dan inginkan saya untuk meneruskan perkongsian saya. 23. Ya, terima kasih Kak Ruby, terima kasih Cik Puan Nozana, terima kasih Tuan Zack. 23. Terima kasih Yang Mulia Uncle Emma. Silakan. 23. Saya tukar seorang lagi untuk type 23. Seorang lagi. 23. Untuk pastikan yang untuk diberi izin. Okey. Baik. Alhamdulillah. Okey. Awal tadi saya ada berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang jenis-jenis storytelling. Kemudian kaedah-kaedah bagaimana kita membuat storytelling. Sekarang ni adalah bagaimana untuk kita menjadikan storytelling kita benar. Okey. Dan ini adalah bagaimana kita menggunakan hipnosis dan juga bahasa badan untuk menjadikan mereka lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang pertama, bagaimana untuk kita menjadikan storytelling kita benar adalah maksud yang jelas. Macam mana apa yang dimaksudkan dengan maksud yang jelas ni? Kita menggunakan ayat-ayat yang simple sahaja. Okay? Kita elakkan, terutama sekali kalau kita tengok bila kita pergi, bagi mereka yang mungkin latar belakang perubatan, bila berjumpa dengan doktor, kadang-kadang bila sesama mereka bercakap, mereka menggunakan ayat-ayat ataupun jargon-jargon ataupun istilah-istilah yang banyak digunakan dalam bidang perubatan, mereka faham. Namun jika kita ada kat situ, kita dengar, kita macam benda tu. Kan contoh. This question is very serious. You can see that C4 and C5 is already crushed and they need to realign quickly. If not, this patient will be paralyzed. Itulah C4, C5. Dia tu C4, C5. Okay? Doktor tersebut berceritakan tentang tulang-tulang yang ada. Okay? Bila kita cakap lah tulang belakang, kan senang nak cakap C4, C5 ni apa hal lah ni. Namun, apa yang diterangkan oleh sesama doktor tersebut adalah mengatakan bahagian tulang-tulang yang tertentu telah cedera. Jadi doktor tersebut nak terangkan kembali kepada kita. Katakan contoh pada saya lah, saya tak faham dia. Jadi doktor tersebut cakap, okay, sekarang ni kan, kalau cik nak tahu, untuk maklumat cik, C4 ni adalah tulang yang terletak pada bahagian sini. Dan C5 ni terletak pada bahagian sini. Dan C4 contoh. C4 ni adalah bagaimana jika kita menggunakan untuk memalingkan kepada kita, tulang C4 lah yang bertanggungjawab. Dan cik bayangkan jika C4 tersebut rosak ataupun dislocate, macam mana? Mudah tak untuk cik berpaling ke kiri ke kanan? Itu sangat sukar kan? Jadi itulah kegunaan tulang C4 dan mengapa kita menyebutkan tentang C4, C5. Kita nak lebih jelas lagi pada Jadi bila penerangan seperti itulah membuatkan orang lebih jelas lagi, lebih faham lagi. Begitu juga jika sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian sedang membuat marketing. Contoh, kita tentang produk mouse kita ni memang kita tahu sangat tentang mouse ni. Kita arif sangat tentang mouse kita ni. Kita cerita pasal agronomik, kita sebut agronomik, kita sebut tentang response time, kita sebut tentang response time, agronomik. Lepas tu tentang dia panggil apa ni? Allah SWT. Mudahnya untuk dia digunakan. Okay? Dia punya apa ayat dia? Practicability. Yes, itu ayat dia. Kita cerita macam tu. Okay? Dan kita punya pelanggan kita, ataupun bakal pelanggan kita, mungkin adalah seorang remaja ataupun seorang pelajar universiti, okay, yang masih lagi remaja. Response time ni, benda agronomi ni tak faham lah benda ni. Ada kalanya mereka akan tanya gitu. Jadi daripada kita menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya pada kita lebih mudah, tapi kita terangkan dalam bahasa yang lebih layman's term, dalam keadaan yang orang kata lebih santai. Bentuk
mouse ni dia sebenarnya ni kan dia memang sedap sangat bila kita pegang dengan tangan. Bila pegang ni dia terasa macam terus lekat dengan kita. Tu kita cerita tentang ergonomik. Lepas tu perasan tak biasanya orang ramai komplain bila kita klik ni kadang-kadang kita dah tekan kat sini. Respon dekat komputer tu lambat. Okay? Dia punya maklum balas tu lambat. Jadi kalau kita tengok pada mouse ni memang kita dah dengan Bluetooth dia adalah Bluetooth type apa katakan contoh. Dia punya respon dia memang cukup cepat. Dan adik tidak perlu risau. Dan nak kadang-kadang bila kita main game apa semua kan, dah kalah pasal apa? Kita klik-klik-klik, dia tak ada respon kat situ. Jadi orang lebih faham dengan menggunakan maksud yang lebih jelas di situ. Itu adalah yang pertama. Macam mana untuk kita menjadikan storytelling itu benar. Elakkan guna bahasa-bahasa yang bombastik, ayat-ayat yang bombastik ataupun yang terlalu tinggi sangat dia nilainya. Kita guna bahasa-bahasa yang mudah sahaja. Seterusnya adalah suasana konflik. Suasana konflik ni jika sahabat-sahabat semua tengok dalam surat khabar, tajuk-tajuk pada akhbar tu banyak dia menggunakan suasana konflik. Sebagai contoh, PKP bakal dilaksanakan. Kita tengok, PKP, sudah PKP lagi, macam mana nak balik raya ni apa. Okay, orang ramai yang susah hati bila dengarnya. Bila tengok baca balik di tajuk, dia punya isi kandung ni rupanya PKP ni akan dilaksanakan jika SOP dilanggar. Katakanlah contoh mungkin kadar petuat semakin tinggi ataupun jika tidak ada lagi yang memakai pelitup muka ataupun face mask, contoh macam tu. Jadi dia saja bila kita bercerita tu kita wujudkan suasana konflik. Sama ada marah, seronok, gembira, sedih, ini adalah suasana konflik. Dan biasanya suasana konflik inilah yang membuatkan orang akan jadi macam ikut sama. Dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila sebut pasal suasana konflik ni, kita sedang bercerita sesuatu, kita nak tengok attention orang tu macam mana. Okay. Antara kaedah bila kita sedang berceritakan sesuatu, kita nak tengok respon orang tu sama ada dia ada minat atau tidak mendengar apa yang kita cakap. Yang pertama, tengok pada mata dia. Okay. Tengok pada bukaan mata dia macam mana. Dia punya kelopak mata. Kalau cerita macam ni, okay. Katakan sebagai contoh, kau tahu tak, sekarang ni, dia orang sedang tengah sibuk nak bagi bonus. Ya ke? Terus matanya dibuka luas. Mata yang dibuka luas tu menandakan dia memberi attention yang lebih. Okay? Dan biasanya bila kita mata dah puyuh ni, kita dah macam tak ada perhatian diberikan. Bila kita dengar, kita buka mata yang lebih luas. Itu yang pertama, attention. Satu lagi, bila kita nak tengok sama ada attention atau tidak, ataupun seseorang itu benar-benar masih lagi mengikuti kita, ketika kita membuat storytelling, adalah kita tengok kedudukan badan. Jika yang pertama mulanya duduk macam ni. Okay? Dia jauh pada kita. Dan kau tahu nanti kan dia orang nak buat PKP. PKP? Ya, kenapa? Okay. Daripada belakang ni, mata dia buka besar, kemudian dia merapatkan pada kita. Proximity. Yang ini dalam bahasa badan dipanggil proximity ataupun jarak antara kita dengan orang yang lain ataupun kawasan jajahan kita. Ini dipanggil proximity. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah itu proximity, InsyaAllah nanti bolehlah ikuti program perkongsian saya tentang bahasa badan. Akan saya jelaskan lebih banyak lagi, lebih detail lagi bagaimanakah proximity ini dilakukan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu adakah mereka ni kancing, mereka ni boleh bekerja sama. Tengok daripada proximity. Okay. Tengok pada proximity. Ini antara dua kaedah bagaimana kita tengok bila kita mewujudkan suasana konflik, orang itu nak dengar atau tidak. Timbul satu persoalan. Habis kalau kita cerita pasal suasana konflik, kalau dia buat je, means storytelling kita tidak mencapai apa yang kita kehendaki. Orang pun jangan jadi macam lose interest. Tak ada minat pun nak mengikutinya. Itu yang kita boleh lihat. Okay? Baik. Seterusnya, selain daripada kita melakukan suasana konflik, okay, kita
menggunakan kaedah storytelling, kita susun betul-betul apa yang berlaku daripada satu part ke satu part ke satu part ke satu part. Terutama sekali bila kita menggunakan teknik false start. Okay, false start ni mana kita bila kita nak start daripada satu-satu cerita ni, kita jadi macam membuatkan orang tertanya-tanya benda dia ni cakap ni, okay? Dan kemudian barulah kita cerita pada awal satu. Bayangkan kita nak buat false start, namun kita punya cerita kita tak tersusun. Kita pun tak dapat nak bayangkan, kita pun orang kata jadi macam lari dia punya jalan ceritanya. Itulah di mana storytelling jadi gagal. Kerana kita punya struktur kita lari. Dia tak synchronize, dia tak sama, dia tak menepati apa yang kita ingin sampaikan. Okey? Jadi elakkan bila sahabat-sahabat semua ingin membuat pada storytelling, untuk jadikan storytelling itu betul-betul benar, kita perlu ingat dan tahu struktur dia satu apa yang kita nak. Sebagai seorang trainer, jika mana kita nak menerangkan tentang sesuatu perkara, kita nak terangkan tentang sesuatu tindakan yang perlu dilakukan oleh kita punya peserta kita, kita perlu tahu dia punya susunan dia satu. Ataupun sebagai marketer, kita nak menjual barang kita, produk kita, ataupun kita nak market diri kita untuk biar orang engage kita, orang ambil kita sebagai trainer dia, kita pun akan susun satu. Bagaimana untuk kita betul menghuraikan tentang satu topik ataupun satu perkara. Yang ni yang paling penting dan paling berkesan ketika mana kita ingin bercerita tentang sesuatu perkara, membuat storytelling kita menjadi benar, adalah menggunakan pengalaman kita sendiri. Okey. Apa yang dimaksudkan? Katakan sebagai contoh, sahabat-sahabat semua pernah pergi ke sungai dan merasai suasana bagaimana naik bot ataupun perahu panjang. Perahu panjang tu duduk, macam mana keadaan dia daripada jeti kita nak naik, macam mana keadaan botnya, ada kalanya terumbang ambing, bergoyang apa semua ni. Dan bagaimana seronoknya bila kita duduk dalam bot tu dan ada orang mungkin sama ada mengawal dia, mendayung dia, gunakan pendayung ataupun mungkin gunakan motor dia kan, dan berjalan lalu pada air. Betapa tenang dan betapa seronoknya. Kemudian kita nak buat storytelling, nak bercerita tentang pengalaman kita di mana kita berada di Itali, di Venice, Itali. Venice antara bandar yang kita tahu kebanyakannya bandar-bandar je nak pergi ke satu tempat yang lain menggunakan perahu. Menggunakan bot, dan selalu sangat orang biasa orang duduk kat situ, dia duduk dalam gondola, benda tu yang dipanggil gondola, untuk merekodkan dia punya sangat-sangat indah dia bila pergi kat Itali, akan duduk pada gondola dan akan mula menyusuri sungai yang ada di sini. Kita nak cerita dengan para peserta kita ataupun mungkin kita cerita dengan orang tentang pengalaman kita naik gondola kononnya. Namun kita menggunakan pengalaman kita semasa menaiki bot di tempat kita di sini untuk menyamakannya dengan di Itali tadi. Contoh. Menarik sungguhlah pengalaman naik gondola. Dia naik gondola dia macam ni tau. Kita kena ingat satu je bila kita dah naik tu. Satu, jumpa dengan orang tu, okey, kita cakap lah, kata kita nak pusing-pusing, kita nampak gondola ni, kita cadang, okeylah nak pusing-pusing, nak menyelusuri kawasan Venice ni dengan gondola. Okay, kita naik. Masa nak naik satu, pastikan bot tu biar duduk rapat dengan jeti tau. Pasal apa? Kalau jauh, bot tu tergerak tu, kita boleh jatuh dalam sungai tu. Sungai tu bukannya cetek tau, sungai tu dalam, kena ingat tu. Okay? Habis basah tu satu hari.
Satu, pastikan biar boat tu rapat dengan jeti. Duduk rapat dengan jeti, kita bagi tahu kat orang tu kita dah naik dah. Okay, ready apa ni? Senior, ready senior? I'm going to climb up, okay. Dia akan stand by. Pasal apa? Kadang-kadang pernah terjadi, ini memang pengalaman kita pula ni. Masa kita naik boat di Palembang tu kan. Boat tu tak bersedia, orang yang betul apa panggil pengemudi tu pun tak perasan. Tiba-tiba boat tu gerak. Orang tu terus jatuh dalam sungai. Kita menceritakan pengalaman tu. Pernah sekali, pernah kau nampak orang tu dia nak naik gondola tu, tapi orang tu tak perasan, dia duduk paling kat tempat lain tengah uruskan benda lain. Boat tu gerak, orang tu tu masuk dalam air. Aduh, kesian betul orang tu. Habis basah dengan dia punya kamera dia punya duit dia apa semua tu. Tak tahulah apa jadi apa tu, memang suasana jadi kelam kabut jugalah tadi. Kita cerita. Okey. Dah kita cerita itu bagi tahu tentang apa ni, bagaimana dengan keadaannya. Kemudian kita bercerita pula, okey, masa korang naik boat tu kan, dia punya lalu dia, so lalu melalui sungai, wah seronoknya, bestnya. Itu adalah kaedah bagaimana kita melakukan pengalaman kita sendiri, kita bercerita tentang suasana tersebut. Ini adalah kaedah dia, bagaimana kita menggunakan pengalaman. Dan bila menggunakan pengalaman kita sendiri, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, ianya lebih jelas lagi, ianya lebih nampak lagi, dan ianya lebih ada feel lagi kat situ. Itulah yang macam mana kita perlu bercerita berdasarkan pengalaman kita sendiri, namun kita olahkan dia sesuai dengan topik yang sedang kita ceritakan. Kita tak ada pengalaman kita kat tempat tersebut. Macam mana pula? Melalui cerita-cerita yang pernah kita tengok. Mungkin video-video daripada kawan-kawan kita yang dia share, pengalaman kawan-kawan kita tu yang dia cerita kat kita, yang mana kita pun faham dia punya jalan cerita dia macam mana. Cerita-cerita di TV ataupun dalam wayang ke apa ke yang kita tengok, yang kita pun tahu tentang perjalanan dia, kita juga boleh gunakan tu untuk membuat storytelling. Sahabat-sahabat semua, bila kena gayanya kita blendkan dia, kita campurkan dia bersama, bunyi macam kita punya pengalaman, itu yang membuatkan orang lagi nak dengar. Sebenarnya kita tak pernah sampai ke Itali, tapi cara kita bercerita dengan kita blendkan dia punya pengalaman-pengalaman yang ada, yang pernah kita dengar, kita baca, ataupun kita pernah tonton, berceritakan kat situ, dia akan jadi seolah-olah memang benar cerita tu berlaku. Okey? Baik. Okey, sebelum saya pergi pada topik yang seterusnya, saya nak buat checking sikit. Jika ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, silakan sahabat-sahabat. Saya berikan ruang sedikit untuk tanya. Jika tidak ada apa-apa soalan dan ingin saya teruskan, saya mohon untuk sahabat-sahabat semua untuk tekan 75 pada bahagian chat sini. 75 pada bahagian chat, silakan. Terima kasih Puan, terima kasih Mr. K, terima kasih Kak Ruby, terima kasih Yang Mulia Puan Emma. Alhamdulillah, saya akan teruskan. Terima kasih atas maklum balas yang diberikan. Okey. Jadi kenapa storytelling gagal? Storytelling gagal ini yang kita kena jaga dan kita kena aware. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, bila kita buat storytelling, kan, bila kita menceritakan sesuatu, kita in control masa tu. Kita sedang mengawal situasi kita. Kita sedang mengawal environment kita. Kita sedang mengawal surrounding kita. Dan adalah penting dalam masa kita mengawal keadaan keliling, kita perlu mengawal yang paling penting sekali adalah bahasa badan kita. Pergerakan badan kita. Itu paling penting sekali untuk kita kawal. Bagi memastikan ianya tidak ada konflik ketika mana kita berbicara. Okey. Yang pertama, bagaimana gagalnya? Kenapa gagalnya storytelling? Yang pertama, kita bagi tahu. Kita dah siap awal. Okey. Siapa nak dengar cerita? Siapa nak dengar cerita? Okey je. Okey. Perhatian. Siapa nak dengar cerita ni? Ni cerita best ni. Ni cerita best ni. Kita bagi tahu macam tu. Biasanya bila kita memberitahu begitu, orang akan ada satu seperti tanggapan. Yang ni je mulalah ni, nak kelentong orang ni, nak gebang orang ni. Ni mulalah ni, dia ni cerita tak apa-apa je ni. Benda tak betul saja je nak bercerita ni.
dah ada stereotip dah di situ. Tanggapan dah ada di situ. Okay? Jadi elakkan kita membuat pengumuman. Kita bila mana kita nak membuat storytelling tu, kita buat lebih santai. Okay. Dia macam ni tau. Ada masanya kadang-kadang bila kita nak buat tentang kita nak buat apa ni, bila kita nak buat satu-satu gubahan, contoh ya kan, kita nak buat satu-satu gubahan, dia ada kaedah dia, dia ada cara dia. Pernah satu ketika dulu, ini salah seorang pada peserta saya lah tau, dia nak buat program, dia nak cari idea untuk membuat gubahan, tapi dia tak ada idea, dia nak pening kepala macam mana lah cari apa semua ni. Sumber yang paling menarik sekali dia dapat idea untuk buat gubahan tu mana? Dia Google. Dia Google tak pun dia pergi kat TikTok. Memang orang kata TikTok ni mengarut lah macam ni, tapi sebenarnya dalam TikTok tu kalau kita cari benda-benda yang menarik, ada kan? Dan pengalaman ni pernah jadi kat diri saya sendiri. Ketika mana saya nak cari idea macam mana kan nak buat apa tu senaman-senaman yang ringkas yang boleh menyihatkan badan, saya cari di TikTok. Beza ya. Okey. Macam ni. Okay. Cerita dia macam ni. Bila kita buat cerita orang jadi macam okey, pasal dia tak spontan je. Dia seolah-olah kan bila kita membuat pengumuman ni kita macam nak mulakan satu chapter baru. Dan ada orang kadang-kadang malas nak dengar tentang chapter-chapter itu. So, itu yang pertama. Iaitu membuat pengumuman. Yang kedua, maklumat terlalu padat. Ini terutama sekali bila kita bercerita tentang detail tadi. Dan kita juga tadi ada saya sebutkan, saya ada kongsikan dengan sahabat-sahabat semua, bila kita nak menerangkan sesuatu, kita buat exposition, jangan lebih-lebih sangat. Dan bila kita cerita terlalu detail, terlalu banyak maklumat, terlalu banyak informasi tu, ada kebarangkalian, ada kemungkinan fakta kita jadi bercanggah. Satu lagi, bila kita cerita, apa namanya, kita terus hilang idea. Bila kita hilang idea, sahabat-sahabat dikasih sekalian, kena pula orang mula kita dah nampak dah, tumpuan dah orang bagi pada kita. Kita hilang idea, kita jadi panik. Biasa kita akan jadi panik kan, kita mula menyentuh pada bahagian muka kita. Okay. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, ketika mana kita membuat storytelling ataupun ketika mana kita berbicara dengan orang, tangan-tangan ni elakkan daripada memegang pada bahagian muka kita. Okay. Hidung kita, apa semua ni, elakkan. Khususnya kepada para-para trainer. Bila nak buat satu-satu perkongsian, aircon terutama sekali ni. Okay? Aircon terutama sekali ni, pastikan yang sahabat-sahabat semua berdiri, bila aircon tu ada, dia tak irritate ataupun tidak terlalu sejuk hingga membuatkan mata kita rasa kurang selesa, hidung kita pun rasa kurang selesa. Okay? Contoh, okay, saya adjust sikit. Kalau perasan kan, saya pandang sikit. Okay, mata saya jadi kurang selesa kerana aircon yang ada pada atas saya ni direct ke daripada mata saya. Berbeza dengan saya tunduk sikit kat bawah. Saya boleh buka mata dengan lebih besar. Kalau saya buat macam ni, okay, saya akan rasa sejuk. Dan mata saya mula terkelip-kelip, terkebil-kebil di situ. Perhatikan keadaan sekeliling. Bila kita nak buat storytelling, okay, cuaca dia, kipas ke ataupun dia punya aircon dia tidak mengganggu kita. Dan bila kita terutama sekali pada mereka yang memakai kacamata, tu satu lagi saya nak bagi tahu. Okay? Elakkan bila betulkan spek tu kita tutup. Bila kita nak bercakap pun, kita nak bercerita tentang sesuatu, kita macam mana? Kita cakap tapi kita tutup mulut. Itu akan membuatkan persepsi kita ni sedang menyembunyikan sesuatu. Walaupun membetulkan kacamata kita, melaraskan kacamata kita, kata contohnya kita buat macam ni. Kita tutup sebelah muka kita ni, ada nampak macam unsur-unsur penipuan di situ. Sebaiknya kita betulkan dengan tukar seperti ini ataupun paling bahaya sekali bila mana kita nak betulkan kacamata kita, kita menggunakan jari tengah kita menolak pada bahagian tengah kacamata. Okey. Kerana penggunaan jari tengah ni sangat-sangat bahaya
ketika mana kita sedang membuat storytelling apa semua ni, akan menunjukkan satu persepsi yang berbeza nanti. Okay? Next. Bahasa-bahasa badan yang negatif. Ini saya nak kongsikan pada sahabat-sahabat semua, bahasa-bahasa badan yang negatif. Selain daripada kita memegang pada bahagian muka kita, okay, mata kita satu lagi ni, elakkan daripada banyak pandang ke atas. Elakkan pada banyak pandang ke atas, banyak pandang ke bawah, elakkan. The best is, bila mana kita nak melakukan storytelling, kita pandang direct pada matanya. Pandang direct pada matanya, dan kita elakkan daripada berkelip. Kita pandang, kita tenung betul-betul tepat pada mata dia dan bercerita. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam bahasa badan, ketika mana kita sedang berbicara dengan seseorang, okay, jika seseorang tu sebenarnya ini dipanggil apa tu, myth, ini yang dikatakan mitos. Orang yang bercakap bohong dia takkan pandang mata. No. Orang yang bercakap bohong dia akan terus-menerus pandang pada mata kita. Kenapa? Kerana bila dia bercakap, dia nak mendapatkan keyakinan pada pendengar, dia akan terus-menerus pandang je kat mata. Tengok. Okay. Nak berkelip pun dia cuba tahan. Okay. Walaupun nak pandang ke tepi pun dia cuba tahan. Dia akan terus-menerus pandang direct pada mata. Jadi, sahabat-sahabat semua, bila katakan nak berfikir sesuatu ke, katakan contoh, nak dapatkan idea ke apa ke, pandang pada mata. Namun, pada belakang kita ni, otak kita ni, berfikir apa yang sedang kita mencari, maklumat ke, apa ke, ilmu, apa saja yang sedang kita cari ni, dia ada proses di belakang. Namun, mata kita elakkan daripada kita pandang ke tempat lain. Okay? Untuk menjadikan orang ni dapat keyakinan dari kita. Kita sendiri pun, bila kita sedang bercakap dengan seseorang, kita nak meyakinkan dia, okay, sama ada pasangan kita ke, ataupun bos kita ke, ataupun anak kita ke, kadang-kadang bila kita nak meyakinkan dia tentang sesuatu, kita akan pandang terus-menerus pada mata. Okay? Itu memang lumrah manusia. Yang pertama, mata ni elakkan pada kita melilau-lilau. Pandang kiri, pandang kanan, atas, bawah tu elakkan. Pandang terus pada mata. Seterusnya, ketika mana kita sedang melakukan storytelling, elakkan daripada kita banyak menghilangkan tangan. Okay, contoh. Saya kejap ya, saya adjust it. Saya tak tahulah. Okay. Sambil kita cerita, kita menghilangkan macam ni. Menghilangkan tangan seperti ini. Okay. Ini membuatkan orang akan rasa kurang senang dengan kita. Walhal, ini juga adalah satu mitos ya. Biasanya penduduk tubuh ni defensif. Tak juga. Katakanlah bila kita berada di tempat yang sejuk, itu yang saya kata, yang saya tegaskan tadi pada sahabat-sahabat semua. Sebagai storyteller, kita pastikan kita keliling kita ni kita kawan. Okay? Suasana sejuk ni katakan memang kita rasa, aircon itu direct kat kepala kita ni. Kita adjust ke tempat lain yang mana membuatkan kita lebih selesa lagi. Kita tak ada kesejukan. Okay? Tak adalah sambil-sambil kita cakap tu, kita duduk tubuh macam ni, membuatkan orang bila orang dengar pun macam tak percaya lagi. Okey. Antara bahasa badan yang negatif yang lain lagi adalah jari-jari kita kerap digerak-gerakkan dengan laju. Okey. Contoh kadang-kadang bila kat meja kita tapping. Okey. Ataupun kita buat macam ni. Biasanya jari kita bila kita tapping ni, kita sama ada kurang sabar, kita dalam keadaan yang tergesa-gesa, ataupun kita sedang bosan. Sama juga. Kita sedang menanti sesuatu. Okey. Sikit ke atas. Okey. Okey, kita tapping. Bila kita tapping ni, mana kita bosan. Okey. Elakkan. Dan bila kita berbicara, jari-jari kita ni, kan, elakkan daripada kita dirapatkan. Senang cerita, elakkan jari-jari ni dirapatkan. Kita nak tunjuk sesuatu, kita gunakan telapak tangan yang terbuka seperti ini. Bila kita tunjuk seperti ini ataupun tunjuk seperti ini, sama ada dengan ibu jari ataupun dengan jari telunjuk ataupun ibu jari, kan kita tunjuk kan.
Either or. Okay, ini akan menunjukkan macam rasa kurang senang. Pertama sekali sambil kita cakap, kita buat macam ni. Okay, cakap kita buat macam ni. Cakap macam ni. Okay, sahabat-sahabat semua, sama-sama saya bercakap dengan sahabat-sahabat semua, perhatikan pada jari saya dan juga perhatikan pada pergerakan tangan saya bila saya buat macam ni. Bunyinya seolah-olah seperti saya memberi warning kan. Kita pun bila sahabat-sahabat semua bila tengok pun macam, kenapa dia ni cakap macam ni, rasa macam kita rasa macam insecure, kita rasa macam tertekan. Okay? Bila jari-jari didapatkan. Itulah bila kita cakap, banyak gunakan open palm. Okay? Kita cakap macam ni. Elakkan macam ni sahabat-sahabat semua, bila kita cakap macam ni seolah-olah macam kita menundukkan orang tu. Okay, jadi kita buat open palm seperti ni. Bila sampai kita cakap. Telapak tangan kita terbuka. Okay. Dan satu lagi bahasa badan yang paling sangat-sangat kita kena jaga ketika mana kita membuat storytelling adalah kita menghadapkan pusat kita kepada orang yang sedang kita bicara. Elakkan sambil kita berbicara, kita cakap macam ni. Pusat kita menghadapkan lain. Muka kita je menghadap pada pendengar. Ataupun kita buat duduk dalam keadaan bersandar, main kursi macam ni. Okay. Sambil kita nak buat storytelling ni, kita sedang cerita ni, tapi kita boleh. Orang akan lose interest tak? Nampak seolah-olah macam kita tak bersungguh. Dan proximity kita ni, kita menjauhkan diri kita daripada para pendengar kita. Orang macam, okay, dia dah tak minat lah nak cakap ni. Okay. Ini antara bahasa badan yang perlu dielakkan ketika mana sahabat-sahabat semua berbicara dengan seseorang dalam membuat storytelling. Okey. Silakan jika ada apa-apa soalan yang ingin ditanya. Saya buka ruang siap untuk sahabat-sahabat semua tanya. Silakan. Ada masa sedikit lagi ni. Ada apa-apa nak tanya? PPI, PWKK. Minta maaf, saya pun tak pasti siapa apa namanya. PBSL, PWKK. Jika ada persoalan, Cik Puan Rozana, Yang Mulia Engku, okay. Kak Ruby, Cik Puan Rosila, Tuan Zakri. Jika ada nak bertanya apa-apa, silakan. So far tidak ada. Ada Kak Ruby ya. Jadi Kak Ruby semua okey ya Kak Ruby? Faham apa yang saya sampaikan tadi Kak Ruby? Okey, ada faham. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Ruby. Okay. Sama. Jadi saya kira. Okay, yang lain macam mana? Silakan. Jika ada apa yang nak ditanya. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada yang memberi. Ya, Tuan Zakri, silakan. Tuan Zakri, ada nak bertanya Tuan Zakri ataupun mungkin boleh apa tu type pada ruangan chat. Ada apa nak tanya Tuan Zakri? Tuan Zakri, jika tidak ada apa-apa. Oh. Tuan Zakri mungkin jaringannya kurang bagus dari sana pasal pada dia saya rasa dia keluar masuk dia punya apa ni dia punya internet dia. Okay, tak apa. Saya teruskan dulu. Jika yang lain nak macam mana? Ada apa-apa nak tanya silakan pada yang lain. Jika tak ada apa-apa, izinkan saya untuk teruskan. Okey.
Jadi kesimpulannya, Alhamdulillah apa yang telah saya kongsikan pada sahabat-sahabat semua tadi adalah yang pertama, bahagian yang pertama adalah jenis-jenis storytelling. Jadi jenis-jenis storytelling yang ada, yang pertama adalah monomyth. Apa itu monomyth? Monomyth ni kita cerita tentang sesuatu, tapi kita melilap, pusing sana, pusing sini, pusing sini, lepas tu patah balik. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, kemudian patah balik. Okay? Itu adalah monomyth. The Mountain pula adalah kita membuatkan seperti satu suspense. Ada naik, turun. Naik, turun. Naik, lepas tu turun. Lepas tu naik balik. Okay, tak sempat turun, lepas tu naik balik. Itu adalah The Mountain. Petal structure adalah kita bercerita sama juga, hampir sama seperti monomyth, cuma bezanya dia tidak melilau. Dia cerita tentang satu topik, satu topik, satu topik. Cerita tentang, mula katakan tentang kebaikan dia. Cerita, kemudian patah balik pada orang tu. Kita cerita pula pasal tentang dia punya bagaimana rajinnya dia. Cerita dia kemudian patah balik pada orang itu. Cerita tentang betapa baik, betapa kemasnya dia. Cerita, kemudian patah balik pada orang itu. Okay? Dan setiap semua kebaikan ke apa sahaja cerita-cerita yang sedang disampaikan dengan menggunakan teknik pattern structure ini, sebenarnya kita nak kaitkan dengan subjek tersebut. Dan ianya sangat powerful bila sahabat-sahabat semua mungkin ada jual barang ke apa kan, menggunakan kaedah tersebut. Okay? Selain daripada itu, next is false start. Apa itu false start? False start ni pula macam mana bila kita nak mulakan satu ni, kita saja membuatkan seseorang itu macam tertanya-tanya ataupun suspend. Aku rasa tak lagat lah. Apa ni tak lagat ni? Kita mulalah bercerita dengan dia. Dan ingat, susunan ada struktur yang tertentu agar kita sebenarnya overcome ataupun kita akan tutup tentang yang cerita pada awalnya yang sudah kita sampaikan tadi. Kita akan terang balik satu hingga menyebabkan orang itu mempunyai tanggapan serta persepsi yang berbeza. Okey, itu ada bahagian pertama. Jenis-jenis storytelling. Bahagian yang kedua adalah cara-cara storytelling. Okey, yang pertama adalah action. Sambil cakap kita bergerak badan apa semua ni, okay? Menggerakkan tubuh badan kita. Ini adalah action ataupun nada suara kita yang mana kita banyak gunakan pada dialog. Okay? Exposition adalah kita melebih-lebih dalam bercerita tentang sesuatu. Namun elakkan masa exposition itu kita terlalu exaggerate sangat. Lebih-lebih sikit tak apa, tapi jangan over sangat. Kerana bila over sangat ni, orang akan jadi hilang minat. Dalam description ataupun kita membuat pendetailan juga sama. Kita detailkan tentang sesuatu namun elakkan daripada terlalu padat sangat kita cerita. Okay? Hanya sekadar detail tersebut kita bagi orang itu faham. Terutama sekali tentang kita menjual barang ataupun kita sedang memarketkan diri kita sendiri. Jika terlalu detail, ada kalanya hingga menyebabkan ruangan untuk orang melihat kita punya kekurangan. Itu sebabnya kenapa kita perlu elak terlalu detail sangat. Kena buat kita cerita pengalaman gini. Oh, saya pernah membuat program perkongsian saya dengan beberapa buah negara, Indonesia, Singapura, Brunei, Australia, saya pernah ke Pakistan, saya pernah pergi ke Qatar, saya pernah pergi ke Oman, dalam perkongsian saya Amerika Syarikat pun saya pernah pergi. Pernah pergi kat Pakistan ya. Jadi macam mana Pakistan tu, orang tu bila dengar tu pasal orang Pakistan ni kan, dia biasanya dia punya urdu dia ni pun macam lain sikit kan. Jadi macam mana? Sudah kita pun jadi terperangkap di situ. Okay? Next is bagaimana untuk menjadi storyteller yang benar. Yang pertama adalah maksud yang jelas. Kita terangkan maksud kita biarlah jelas, biarlah sekadar yang diperlukan saja. Okay? Satu lagi ada bagaimana untuk kita jadikan storytelling kita benar ialah mewujudkan suasana konflik. Ini suasana konflik ini menjadikan orang akan jadi lebih teruja lagi untuk dengar. Susunan, struktur yang tersusun. Satu kita gunakan. Dan jadikan storytelling itu benar ialah menggunakan pengalaman kita sendiri. Kita cerita pasal pengalaman kita, apa yang kita terang lagi, namun kita blendkan dengan cerita ataupun perkara-perkara yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir sekali apa yang telah saya sampaikan adalah kenapa gagalnya storytelling. Okey, yang pertama adalah kerana kita membuat pengumuman. Kita dah bagi tahu dah awal-awal.
Dah tak ada suspend dah di situ. Maklumat kita bagi ni terlalu padat sangat, banyak sangat informasi kat dalam tu. Itu menyebabkan orang jadi macam bosan nak dengar. Dan satu lagi paling penting adalah bahasa badan kita. Dan saya kongsikan beberapa bahasa badan tadi yang perlu dielakkan ketika mana kita membuat storytelling. Okey. Dan seperti dijanjikan, sahabat-sahabat semua boleh shot, boleh kata snapshot yang ni. Okey. Bagaimana jika untuk mendapatkan yang ni, yang nombor 1 ni untuk mendapatkan e-certificate masing-masing. Saya akan kongsikan pada ruangan chat sebentar ya. Okey. Di situ saya ada letakkan untuk anda semua untuk mendapatkan e-sijil masing-masing, boleh type di situ, typekan maklumat yang diperlukan, dan jika nama perlukan saya mohon untuk sama ada menulis semua huruf besar ataupun setiap satu tu ditulis dengan huruf besar, kerana apa yang sahabat-sahabat semua type itulah yang akan keluar pada sijil masing-masing ya. Dan sekiranya tidak dapat, mohon untuk maklumkan pada saya untuk saya bantu mendapatkan sijil masing-masing tersebut. Dan yang link satu lagi ni adalah rakaman serta slide yang digunakan untuk perkongsian kita pada malam ini. Dan di dalam tu juga, ada juga rakaman yang sebelum ini. Jadi maknanya sahabat-sahabat semua boleh tengok yang sebelum ni macam mana apa yang telah saya kongsikan dan bandingkan dengan ini. Jadi sahabat-sahabat semua, siapa yang mengikuti untuk hari ini, maknanya dapat dua cerita yang berbeza. Mungkin maklumat ni lebih jelas, lebih banyak lagi. Yang ni mungkin ada yang saya sentuh, yang ni ada yang saya tak sentuh, boleh digabungkan. Dan insyaAllah paling lambat sekali yang untuk rakaman malam ni, sebelum tengah hari esok, saya akan letakkan pada sama ada saya letakkan terus di dalam tu ataupun saya akan berikan link YouTube-nya. Juga ada di sini juga nanti. Pada awesome resources ni saya akan letakkan pada bahagian sini nanti. Alright. Itu saja perkongsian daripada saya. InsyaAllah nantikan semoga ianya bermanfaat apa yang telah saya kongsikan pada sahabat-sahabat semua. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada yang salah tutur kata yang membuatkan sahabat-sahabat semua merasa tersinggung dengan kata-kata saya. Semoga ianya bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan. Dan insyaAllah sahabat-sahabat semua, dan dalam masa sama saya ingin kongsikan juga pada sahabat-sahabat semua beberapa program-program yang bakal akan saya buat, dan dalam sijil masing-masing juga ada saya kongsikan. Jadi pada saya itu saja. InsyaAllah yang pengalaman saya punya program-program saya yang akan datang apa semua ni akan sahabat-sahabat semua boleh lihat pada sijil nanti. Jadi saya dengan rendah hati ingin menjemput sahabat-sahabat semua mengikuti program-program tersebut bagi memantapkan lagi apa yang telah saya kongsikan pada malam ini. Jadi saya serahkan terus kembali kepada Mr. K. Silakan tuan. Terima kasih kembali kepada Puan Cik Puan Rozana. Okey, terima kasih kepada Syifu Afnan kita. Tepuklah kawan. Ya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati sekalian, demikian perkongsian yang cukup-cukup awesome daripada Tuan Afnan kita tadi, dan mudah-mudahan dengan ini banyak perkara dan kebaikan yang kita dapati dan kita boleh membuat storytelling. Lagi-lagi dalam media sosial sekarang ni, banyak storytelling yang kita kena lakukan daripada masa ke semasa. Baik. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada Syifu Afnan, terima kasih kepada admin PPI PWK Nurzana, PBSL PWK, Kak Ruby,
dan juga Terima Abang kasih. Zaid kita. Okey, Kak Ruby dekat Malaysia ke dekat Singapura? Saya dekat Singapura tapi tahun ini mungkin start April saya di Perak, Ipoh. Oh, projek tu bukan dekat KL ke? No, projek tu di Ipoh. Oh, di Ipoh. Saya dah seronok dah kat dekat KL pasal gambar tu macam dekat KL je. Tak ada. Dekat Ipoh sebenarnya. I see. Okay. Awesome nanti dia jadi awesome. Awesome. Alright. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, Bye. bye.